Kawan tu Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia, silakan. Sebab tu Nabi letak nombor 3, jangan duk tunjuk megah-megah. Sebab apa dia? Bila hampa duk menunjuk terlebih, dia akan mai penyakit nombor 4, orang akan dengki pada hampa. Dengki ni yang orang boleh sihir, dengki ni yang orang boleh santau, dengki ni yang orang boleh buat macam-macam. Kerana apa dia? Kerana dengki ni. Kerana apa dia? Kerana dengki. Tuan-tuan, kita bila tunjuk sangat nikmat Allah Ta'ala bagi, dia akan melahirkan perasaan yang tak elok pada orang. Sebab tu segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Saya ulang balik. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni untuk apa dia? Dua. Yang pertama untuk kita menikmati nikmat tersebut. Yang kedua bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bila nikmat Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan, menikmati pun tidak, bersyukur pun tidak, kira nak pamer kepada orang, hang tunggu pengkhianatan daripada orang akan buat benar. Pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama hadir berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadits wa la tajassasu ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال. Hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW nak minta kepada kita ni untuk elak diri kita ni daripada 6 perangai. Nabi kata dalam hadis ni, Nabi habang ada 6 perangai ni kena buang. 6 perangai ni jangan duk ada dalam masyarakat. Kalau 6 perangai ni duk ada dalam masyarakat, dia ibarat seperti anai-anai. Anai-anai ni bila dia mai ke rumah kita Pak Long, anai-anai ni bila dia mai ke rumah kita Pak Long, dia mula duk gerit kayu ni. Luar tu kulit nampak cantik, dalam kayu ni dah kosong, tak ada apa. Samalah dengan perangai ni bila duduk dalam masyarakat, dia akan mula menggerit, dia akan mula makan kedamaian, kasih sayang dah tak ada dalam masyarakat. Kedamaian dalam masyarakat dah tak ada, kasih sayang sesama kita dah tak ada. Sebab apa dia? Masyarakat kita ni bersarang dalam masyarakat ni 6 perangai yang Nabi nak suruh buang. Malam ni kita nak tengok 6 perangai ni. Lepas tu kita nak sambung kitab kita sikit. Lepas tu kita berhenti lah tuan-tuan ni. No, satu periuk duduk luar tu tunggu. Saya tak mengajak, tak kisah sangat, tak makan tu kena. Jadi saya pujilah JK Masjid Surau ni, saya pujilah. Dia hari makan tu dia ramai lagi. Tentang perasaan tak? Dia malam ni tengok apa dia? Kambing ke apa tak tahulah. Tuan-tuan nak bagi ramai lagi, 4 ekor kambing mau duk golek depan pintu pagar orang surau tu, dia ketat boleh tengok tuan-tuan ni. Mau duk jamu kotia goreng kan mampu kan, dia kena tukar kat menu ni kadang-kadang. Ni malam ni saya tak mau lama, paling lama 8.30 kena berhenti lah.
Paling lama, paling awal cerit tu kita berhenti kan. Tapi kita tengok tu cerit tu dia sampai stesen tak sampai stesen. Di malam ni saya tengok pun semangat dengan tengok luar kemas. Hak paling ketara tu luar dengan dalam. Dalam ni tak mana ni? Pelapik cawan. Dia pergi balas hak mana ni? Hak mas-mas ni. Tidak tinggal talam bodoh yang hari ni dengan talam lepas tu dia pelapik emas. Botol air pula dia kena dengan warna pelapik tu. Nampak kemas nampak kemas. Nampak kemas dah, nampak satu pembaharuan lah. Kau tukang AJK. Jadi 6 perangai ni kita kena buang malam ni maklum. Maklum dengan duk renyah saja, malam ni buang 6 perangai ni. Apa dia yang pertama Nabi SAW habaq, Nabi kata yang pertama Nabi kata apa dia? Iyyakum wassan. Nabi kata jauhilah hampa ni, Nabi kata daripada duk sangka tak baik ke orang. Hak ni Nabi pesan. Nabi suruh kita ni buang prasangka pada orang tu, buang. Apa dia kita duk sangka tak elok pada orang ni, Nabi kata iyyakum wassan, jauhilah kamu daripada sangka yang tak baik-baik dekat orang ni. Nabi tak bagi. Duk prasangka ni tak boleh. Syak wasangka tu lain maklum. Prasangka ni tak boleh. Macam maklum syak tu tak apa. Tengok laki kita ni pelik. Pelik nampak ni. Hak tu nama dia syak wasangka. Hai, tidak handphone ni duk tak atas ni, duduk tak kat TV, duk tak dekat katil tak ada masalah. Sakat takat sehari dua ni dia gulung pun angkai melekat ni pasal apa ni? Hak tu maklum mula main syak wasangka. Nabi jamban pun dia gulung pun lang gulung. Kain melekat tu dia gulung-gulung, dia boh lang gulung tu dia balut sekali. Hai, kita kata awak yang pelik pun hang ni. Nak lena malam pun dah pegang handphone. Hai, dulu rolak-rolak keluar lah, rolak-rolak dia minta ibu jari tangan pula kena bibuh tang tu pasal apa ni? Nah, dia kena cop ibu jari tangan tu. Kalau kok dia panggil tamprin. Tamprin kalau kok dia. Hak ni dia pergi cop. Hei, hak maklum mai syak. Lagu tu tak ada masalah maklum. Nak jaga laki kita daripada duk honak dengan orang lain. Yang Nabi tak bagi ni duk sangka buruk dekat orang ni. Nabi tak bagi tuan-tuan. Sebab apa dia Nabi kata fa inna zanna akdzabul hadis. Sebab Nabi kata perangai duk sangka tak elok dekat orang tu, Nabi kata sedusta perkataan. Tu yang dia tak bagi. Jangan duk syak wasangka. Tu tak apa. Yang tak boleh prasangka buruk pada orang. Jangan, Nabi kata. Hak ni tuan-tuan perangai yang pertama kena korek buang. Duk tengok orang dia duk nampak pelik. Kawan tak pernah duk main surau. Tata baru ni dia insaf lah apa sikit dia main. Bila main, kita pula duk tengok. Ni dekat pemilihan agung ni, dia main. Itu tak elok tuan. Kawan kita duk rumah sebelah kerja kerajaan. Kerja JPJ. Tiba-tiba dia tukar kereta. Dulu duk pakai kereta buruk lah pakai kereta baru. Mula dah. Allah, JPJ. Dia mula. Tak pasal-pasal ni. Duk menyemang ni. Dua-dua orang lelaki bini ni pencin. Tak nak kerja apa. Hei abang. Nampak jiran kita tu tukar kereta baru. Allah, JPJ. Awak abang, JPJ abang elok. Allah. Malah nak kata. Tapi kata dah. Kawan sebelah baru tukar kereta kerja polis. Tukar kereta kerja polis. Duk sembang kedai kopi lepas subuh. Kawan nak pergi kerja lintas ke depan tu. Hak Fukok sana tu. Medan Sedera. Hei, tukar kereta baru dah no. Allah, polis. Hak ni yang tak mau tuan-tuan. Padahal yang tuan-tuan duk tuduh lepas tak elok tu. Saya tak kata apa pun Zat. Tapi hang punya cara sebut tu membawa maksud yang tak elok. Allah, JPJ. Tahan lori 45 buah lepas bayar bulan. Padahal kawan tu tukar kereta tu, dia dapat duit pusaka Pak Mentua. Pak Mentua mati Covid itu ni. Pak Mentua dia kena Covid. Contoh,
Yang tuan-tuan duk angguk-angguk sangat tu pasal apa ni contoh? Pak mentua dia tu kena Covid meninggal. Lepas duk peraik-peraik dapat kat bini dia. Dapat pula bini dia tu tanah Bukit Wang. Bukan Bukit Lumpok, Bukit Wang. Dapat tanah Bukit Wang. Dapat tanah tu pula kerajaan buat ambil apa dia nak buat. Kena dapat 200,000. Tu yang tukang kereta tu. Tapi kita dah duk prasangka tak elok dah. Macam ni berlaku tak dalam masyarakat kita hari ni Pak Long? Berlaku. Ni Nabi tak bagi. Ni tak bagi, Nabi tak mau. Lepas tu Nabi kata apa dia pula? Nabi kata fa inna zanna akdzabul hadis. Sebab perangai duk prasangka lagu tu ke orang sedusta-dusta perkataan. No. Nabi kata 6 perangai ni kena buat apa dia? Yang pertama Nabi kata dalam masyarakat ni apa dia? Wala tajassasu. Jangan hampa ni duk cari rahsia dia. Duk rosek nak pi cari benda tak elok pasal dia. Dalam Al-Quran menerusi surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah Ta'ala kata dalam ayat 12 Al-Hujurat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Dalam ayat ni Allah Ta'ala pesan dekat orang beriman, jangan duduk buat apa ni, jangan duduk buat benda yang Allah Ta'ala nak habaq ni tuan-tuan. Allah Ta'ala kata pada dia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu kathiran minadh-dhann. Jauhilah kamu semua ni daripada perangai apa dia? Suka duk prasangka tak elok kat orang. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah kebanyakan daripada kamu ni apa dia? Perangai prasangka tu. Allah Ta'ala tak bagi. Bukan saya kata, Allah Ta'ala habaq. Bukan saya habaq, Nabi habaq. Nabi ni hebat dia tak mana Pak Long? Dia memberi contoh dan dia menjadi contoh. Ni hebatnya Rasulullah. Hak tuan-tuan duk sambut maulid dia ni, yang maklum duk sambut maulid dia ni, duk kerja sambut maulid Rasul ni bagus tuan-tuan. Cuma perangai Nabi ni tak apa nak banyak dalam diri. Hak tu masalah. Hebatnya Nabi berbanding penceramah-penceramah yang duk ada ni, kami mampu memberi contoh, belum tentu mampu menjadi contoh. Tapi Nabi tak. Nabi dia memberi contoh dan dia menjadi contoh. Ni yang kata Rasulullah. Nabi dia tak bagi duk sangka tak elok dekat orang. Nabi tak sangka yang tak elok dekat orang. Nabi dia tak bagi duduk prasangka dekat orang. Nabi dia tak prasangka dekat orang. Hak ni kata Nabi. Nabi dia suruh buat baik dekat orang, dia buat baik dekat orang. Nabi kata kalau orang buat jahat dekat hang, balas baik dekat orang. Nabi buat. Saya kalau habaq, saya belum tentu boleh buat. Orang buat baik kita balas baik biasa belum. Orang buat jahat kita balas jahat, manusia tu maklum. Tapi kalau orang buat jahat nak balas baik, yang tu bukan manusia biasa tu tuan-tuan. Saya pun tak boleh duk ceramah banyak kali dah. Orang buat jahat kita kena balas baik. Tapi ustaz cakap tu pun tak boleh buat. Tak percaya tuan-tuan test. Tapi jangan test saya, test ustaz lain. Tuan-tuan buat lupa yang delok tu 3 bulan dah tengok. Bulan keempat dia kata ni belaga tarikh. Belaga terus. Nabi dia suruh buat baik dekat orang, Nabi buat. Nabi kata kalau orang buat jahat balas baik, Nabi buat.
Tu saya selalu sebut dalam ceramah saya kata pada dia, orang buat baik kita balas baik, itu biasa. Orang buat jahat kita balas jahat, itu manusia. Orang buat baik kita balas jahat, itu celaka. Orang buat jahat kita balas baik, itu luar biasa. Ulang balik. Orang buat baik dibalas baik, itu biasa. Orang buat jahat dibalas jahat, itu manusia. Orang buat baik dibalas jahat, itu celaka. Orang buat jahat dibalas baik, itu luar biasa. Tuan-tuan nak yang mana? Tuan-tuan pilih. Ustaz, saya ni ustaz duk kena teruk ni ustaz. Tiba-tiba hari tu dia tu kena saya puas hati ustaz. Tu manusia. Tu manusia. Hari tu TNB duk main cari rumah dia tak jumpa, dia main kerat. Elektrik tu. Dia pun tengok-tengok balik-balik rumah, tekan-tekan elektrik tak keluar. Tekan fuse elektrik tak keluar. Tengok-tengok bukan takat dia cabut fuse, dengan meter TNB buat balik. Bini abang, Allah abang ni nak buat macam mana? Awak yang hang tak jaga. Nak jaga lagu mana abang? Kawan sebelah pergi abang ke TNB suruh main kerat. Taram tak tuan-tuan? Taram. Singa main cari rumah kita pun dia pergi tunjuk. Singa. Duk pergi beli barang kat Singa, duk beli barang kat Kod Memot apa semua. Main-main PKP, kedai tak boleh buka, lepas angkut cerah. Singa kekah tengah belakang, Kod Memot angkat pergi naik lori. Habis TNB pun dia potong. Contoh walaupun tak kena, tapi saya bagi contoh. Dulu kita kena, tiba-tiba baru ni dia pula kena. Kereta TNB duk main tanya ni rumah ni tak mana tak? Awak tuan ada apa? Dak nak main cabut meter dia pun tak biar lama. Elok sangat tuan. 3 bulan lepas dia yang pergi habaq kat tuan rumah saya. Lah saya nak pergi habaq kat tuan tak mana rumah dia. Hak tu manusia. Kawan buat jahat dibalas jahat. Tuan-tuan faham tak? Nampak lagu tak nak faham malam ni pasal apa ni? Kan lapar dah. Kuih teruk nampak ni. Saya pergi ceramah satu masjid tu tentang muka lagu tu. Saya apa heran pasal apa? Balik dia kata satu masjid kena Covid jaga tuan-tuan. Jangan dia buat muka lagu tu. Ni baru ni saya dengar satu ustaz ceramah. Dia kata simptom Covid, dia kata tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni kena Covid ke tak? Duk suka lena tu ustaz mengajar. Tu simptom awal lah tu. Maklum, itu manusia maklum. Nabi dia ajak kita jadi manusia yang luar biasa. Bukan manusia yang biasa, tapi manusia yang luar biasa. Ni Nabi habang, Allah Ta'ala pun habang. Jangan duduk prasangka tak elok ke orang. Inna ba'da zanna ithmun. Allah Ta'ala kata dulu perangai duk prasangka ke orang tu, Allah Ta'ala kata tu satu dosa. Jangan duk sangka tak elok dekat orang. Sebab apa dia? Sangka tak elok dekat orang tu satu dosa, kata Allah. Inna ba'da zanna ithmun. Benda tu dosa. Lalu Allah Ta'ala kata wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan hampa ni, kata Allah, duk mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Hidup ni duk suka cari kesalahan orang. Imam At-Tabari kata apa dia? Wala tajassasu, kata Imam At-Tabari, jangan kamu suka mencari satu sama lain, jangan kamu duk cuba cari keaiban di antara satu sama lain. Ni kata dia. Wala tajassasu, kata Imam At-Tabari, jangan kamu duk suka mencari keaiban di antara satu sama yang lain. Jangan. Hak ni kita seronoklah tuan-tuan kalau boleh dedah keaiban orang. Dengar satu cerita ni, tak ni deketak dagu-dagu nak pergi habang ke orang ni, mipih sangat. Dengar cerita hujung telinga. Ada anak kawan ni, dia ni geng duk main surau. Pak baik tuan-tuan, anak belum tentu baik. Pak Nabi pun anak belum tentu ikut ajaran pak Nabi Nuh alaihi salam.
Kita baik, anak tak baik. Lumrah kehidupan tuan-tuan. Awak tuan-tuan ingat tuan-tuan jadi tok lebay surau, anak pun nak jadi pak lebay surau? Tak ada. Pak tu imam, anak belum tentu tu imam. Kalau pak tu imam, anak boleh jadi tok bilal, satu rahmat. Ha? Tiba-tiba kawan ni duk main surau, duk tegur dia lah, hang kena surau apa. Dia tak apa suka. Pak baru ni dia dengar satu cerita, anak pak lebah duk pergi surau, duk main nasihat dekat dia ni, kena tegak basah. Allah, dapat benda tu ketak dagu nak pergi cerita korang ni. Tak boleh. Lepas tu duk pergi cari pula, aku rasa pak dia pun lebih kurang ni. Duk intip, duk tebuk lubang, duk mengendap. Tak mau. Nabi kata, Allah Ta'ala habaq ni dalam ayat ni apa dia? Allah Ta'ala kata, inna ba'da sanna ismun. Benda tu benda dosa. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Allah Ta'ala tanya. Apakah Allah Ta'ala kata ni, aku nak tanya ni? Allah Ta'ala kata, apakah kamu ni suka memakan daging saudara yang sudah mati? Awak hampa ni suka ke duk makan daging orang yang mati? Daging orang hak mati ni hampa suka ke? Kalau pergi kerat makan, mau ke? Jijik ataupun tidak? Dulu lepas cerita kata daging import dia pergi bubuh daging anjing apa semua, hak tu pun selera tak makan dah. Daging apa? Kangaroo. Waktu tu tokek daging import frozen tu tenda garuk kepala tak kata. Mana aku tu duk pergi cerita kata ni lama mana dah duk makan kangaroo. Saya pun tepuk day masa tu tuan-tuan. Kangaroo pula dah. Dulu lepas kata baby, lepas baby kangaroo pula dah. Tuan-tuan orang mai habaq kata hang duk makan daging kangaroo tu pun Allah masa tu ludah tu. Kena 3 bulan beli balik kita ni. Orang Melayu ni tuan-tuan kan duk dia apa pun saya. Orang Melayu ni apa pun saya. Ni sehari dua ni tuan-tuan tokekkan sekap pula seronok. Habis sekap. Bagi tadi saya nak pergi beli, habis kat kedai. Tanya abang, ikan sekap tak ada ni, habis tak? Dia kata 7,5 habis. Allah, ikan sekap dalam beranak ni sehari dua ni. Kacau. Lu tahu tak cerita ikan sekap tu? Tuan-tuan lagu tinggal bah pun nampak ni. Mu dia pergi makan dekat Langkawi ikan sekap dekat 1,000 lebih. Aduh. Macam-macam. Itu saya tak mau ulas. Sebab apa? Saya tak tahu. Saya tak tahu, saya tak mau nak ulas lah, saya tak tahu. Dia kata ni ikan sekap pun dah 11 tahun duk belah. Kita pun duk dengar. Kadang-kadang duk fikir ikan dah 11 tahun ni tuan-tuan. Boleh makan? Tak tahu, saya tak tahu. Lembu korban orang betul ni orang sembelih kan. Ni ikan 11 tahun. Wallahualam lah. Wallahualam lah, saya pun tak tahu lah. Hak nak kata ikan hak 1,000 tu lagu mana saya tak tahu. Dan kita pun tak ada ulah lah, kita pun kan tahu apa kebelakang. Tak ada ulah maklum, takut ulah terlebih pipi tenang. Lah kita tak tahu hak yang betul ke, hak yang ni betul tak tahu. Tak biar ada ulah lah senang. Tak payah ada ulah. Cuma nak habaq dia siakap. Saya pun kemarin makanlah ikan siakap 3 rasa dekuk lain jitra ni lah. Time nak bayar tu naik cuak lah. Mujur bayar tak sampai 50. Dia kata yang ni 3 rasa ustaz, ada pun makan 4 rasa. Saya kata rasa apa? Dia kata berasa. Dia nak bayar tu berasa pula. Dia kata satu lagi. Dia kata rasa nak maki. Ada ke lah tu? Tak ada lah tuan-tuan. Sweet sour kan, macam-macam manis kan, macam-macam pedas, tak ada dah. Kena 1,000 lebih tuan-tuan. Spender pun dah mana tak tukar. Tak apalah, tak apa. Abuan lah, abuan. Abuan. Nak buat lagu mana tuan? Kita punya duk gelak korang, kena juga. Saya pergi tadi, pergi tukar tayar. Pergi tukar tayar apa? Duk naik-naik kereta, tak tahu ni ketekak. Ni nak tahu apa? Berhenti tepi highway, tengok-tengok tayar tu.
Lebih kurang nak dekat kepala kita dah jarang lah. Dia makan kot dalam. Saya tu pun sama-sama boleh rentas negeri dia pun nak rentas duit kita. Dia makan kot dalam. Pergi lah tukar dekat tu kedai Cina tu. Nak pergi kedai Melayu dah kedai Cina paling dekat. Nak pergi kedai Melayu jauh. Saya daripada kereta dan saya tinggal sport rim saja. Kona untuk kedai Cina tu dia beletiak kata you gila. Saya kata siapa? You gila. Tayar boleh meletup mana aku tahu. Kalau aku tahu nak meletup aku pun tak nak. You gila. Kata anda cakap banyak apa aku nak main bagi duit kan. Dia cakap tu gila kata. Tu saya tanya ni nak tukar tayar ni. Dia kata you mau jenis mana? Saya kata yang elok ke ya. Elok kena ambil yang mahal ya. Saya kata pada yang mahal Continental. Dia kata tak. Tu Michelin tak. Betul apa tak? Saya kap tayar. Dia kata celaka kata Cina ni. Siakap tayar dia kata. Kita ingat Continental mahal dah. Siakap tayar belum. Macam-macam. Langkawi pun dia tukarlah siakap lawi. Macam-macam. Orang Melayu ni hang bagi poin. Ni siakap ni tuan-tuan. Tak sampai 2 minggu setengah. Lah benar panas. Tak nak. Tuhan kena hak siakap 11 tahun tu buat hang melengu. Sampai lah nak makan ikan siakap pun dia seriau. Ni dia duk cerita pula sang siakap tu. Hak yang duk pijak duit, hak duk lempak duit tu sengak pisat. Tak penyanyi baru tu. Tak penyanyi baru. Dia buat tahana duk pijak duit Pak Long. Duit ni dia berantu Pak Long oi. Saya tak tahu ada orang tua abang kat saya dia kata ustaz dengan duit ni jaga. Sebab apa? Duit ni berantu. Saya kata pasal apa duit berantu Pak Long? Dia musik kita. Duit ni dia kerja musik kita. Dia tak belum. Tak percaya tengok ada lebih. Ada lebih dia musik. Duit duk tentu 100 orang tak ada. Mula kita pun duk pegang kita sebab subhanallah. Telinga kanan kata jangan duk ambil haram. Telinga kiri pula duk main bisik. Itulah ganjaran hang buat duha bagi tadi. Hang tak pernah duk sembahyang duha, hang sembahyang Allah Taala bagi. Dia duk musik. Ni hang duk pijak duit, hang duk lempak duit. Tunggu tuan-tuan. Bila tak tahu, tapi saya nak abang tunggu kan. Tuan-tuan beli popcorn, tuan-tuan makan banyak-banyak. Kita bukan nak doa yang baik. Cuma kalau perangai tak mau berubah, kita minta Allah Ta'ala bagi pengajaran. Jangan duk buat tahana dekat duit ni. Orang yang tak ada duit duk tengok hang boleh duk lempak, hang boleh duk pijak. Apa ni tuan-tuan? Tahu tak cerita ni? Ni apa ni? Ni perangai masyarakat. Ini dia mula lah ni. Hadis kata ada 6 berulah jatuh ni. Ni punca nasi kat luar nak tujuh. Kat luar pun ikan siakap juga ke apa malam ni. Ni saya nak bagi nasihat sikit lah tuan-tuan. Apa perangai masyarakat kita lah ni? Masyarakat kita lah ni dia main ni tuan-tuan. Satu lah ni satu trend. Kira nak menunjuk ke semua. Hak yang meniaga menunjuk nak habang ke orang kata dia kaya. Ni Allah Ta'ala habang ni. Ni Nabi habang ni. Tunggu mai kita baca. Nabi kata yang pertama, Nabi kata kita sama waktu, jangan duduk suka mencari keaiban orang. Nabi Allah Ta'ala kata, Nabi apa? Yang kedua, wala tahassasu. Jangan duduk mengendak, duk cari, duk menyiasat benda-benda tak elok. Yang ketiga, wala tanafasu. Yang ni Nabi kata yang ketiga penyakit, jangan duk ada dalam masyarakat ni apa dia? Suka bermegah-megah. Ni Nabi tak bagi suka bermegah-megah. Ni penyakit yang duk ada dalam masyarakat kita. Suka buat live, suka duk tunjuk ke orang, nak abang kata hang kaya. Untuk apa? Dah ustaz yang ni untuk marketing. Ya, hang berniaga. Ya, hang buat bisnes. Ya, hang nak buat marketing.
Tapi marketing hang mesti kena ikut syariat. Bukan syariat nak kena ikut cara marketing hang. Islam bagi ke kita duk bermegah lebih sangat ni tuan-tuan? Saya tak ada apa. Jam tu murah. 250,000 tu murah. Saya ada lagi jam harga setengah juta. La ilah. Nak kata bodoh pun dia juga. Islam bagi ke hang buat dengan duk pijak-pijak duit? Duk kaih duit dengan kaki? Islam bagi ke hang duk lempar duit, duk tahana dengan duit ni? Mana perasaan hang bila orang susah ni tengok? Tuan-tuan, kita RM50, tuan-tuan. Ni, atas pokok baju atas. Dia RM50 dekat kaki. Tuan-tuan balik pergi belah Kok Diang, tuan-tuan balik pergi belah Pida, tuan-tuan balik pergi belah Lana Bulu. Jumpa tok-tok yang berumur ni Lana Bulu. Belah Pisang Lama, Batas Bengkok, Bukit Hantu, Kubang Bodoh. Pergi jumpa orang kot tu tengok. Kita ni gagah RM50 buruh dalam poket baju Melayu. Lepas pergi buruh dalam baju dalam. Nak habak punya nak jaga duit RM50. Mai dekat hang kaki ya. Allahu Akbar. Lah dia pelik tuan-tuan, dia pelik. Ada yang nak megah dengan kata benda, ada yang nak megah dengan laki bini. Tunjuk mesra sampai tak kata wahala. Ni pun menyakit juga. Tak ustaz cara ustaz. Bawa bini pergi mana pun nak menunjuk ke orang. Pegang tangan duk cium. Apa tuan-tuan? Orang awam akan ikut panggil ustaz ni. Nak pegang bini ke, nak sayang bini ke, nak cinta bini ke, nak cium bini, balik duduk dalam rumah. Lah ni alasan bila kata, hai apa ni hang pun duk buat ni? Dia bukan ada kerja, duk pergi ambil tangan bini dia, duk pergi pegang tangan bini dia, pitak atas kepala dia, tanggap gambar. Bukan ada kerja. Jangan tak setuju saya balik. Tuan-tuan, sebab apa yang saya cakap lagu ni? Rasa-rasa tuan-tuan ada tak hati yang tak suka tengok kebahagiaan kita? Ada tak? Ada tak dalam masyarakat ni orang yang tak suka tengok kita bahagia? Perbuatan hang membawa kepada satu pintu, membuka kepada satu pintu. Orang akan buat benda tak elok dekat hang. Hang sayang bini hang, simpan bini hang dalam. Tok Guru Haji Saleh kami biasa ziarah almarhum Tok Guru Haji Saleh. Tok Guru Haji Saleh kami biasa ziarah dia tuan-tuan. Saya ingat masa tu 3-4 bulan sebelum dia meninggal. Ziarah sekali, saya pergi sekali dengan sahibus samahah kita masa tu, kami pergi sekali. Masa tu Tok Guru Haji Saleh dia duduk di hospital, dia baru balik dan boleh cek. Kami tunggu dia sampai di rumah, sembang. Dia bagi nasihat. Antara nasihat dia kata apa? Dia kata, kita ni kena timpan benda biar kena pada tempat. Dia sebut kita ni biar simpan benda ni kena pada tempat. Duit, simpan duit dalam bank. Tu tempat dia. Duit, simpan duit dalam bank. Tu tempat dia. Pangkat yang dapat, bintang yang dapat, simpan dalam almari. Hang duk dapat, sultan duk bagi ke hang macam-macam tu. Hang jangan duk pakai rata hampir. Kawan tak pernah dapat datuk duk pakai pingat tu, pi minum kopi bawa, pi masjid bawa, simpan lamari, kena hari nak pakai baru pakai. Samalah kebahagiaan tuan-tuan. Tok Guru Haji Saleh kata kebahagiaan simpan di dalam hati.
Lah tuan-tuan bahagia nak simpan dalam hati ke tuan-tuan nak simpan dekat media sosial? Ni saya nak pesan, saya nak tegur. Kekayaan itu untuk dinikmati, kebahagiaan itu untuk dikecapi, bukan untuk dipamerkan kepada orang. Kita kaya tu untuk kita menikmati kekayaan kita. Kita duit banyak, duit berbilion-bilion, duit berjuta-juta. Kekayaan kita untuk dinikmati. Nikmatlah kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kat hang tu. Dengan cara mana? Buat apa hang nak buat, pakai apa hang nak pakai, infak apa hang nak infak. Jangan duk pamerkan dalam sosial media. Ni hang ada rumah duk bawa orang jalan rumah hang, house tour, bubuh dalam Facebook sebagai konten dalam sosial media. Orang tengok hang tu, orang rasa iri hati. Tu yang bila orang iri hati, hang ada musuh, orang duk buat macam-macam. Tu yang duk kena penyakit macam-macam. Islam tak bagi kita duk bermegah-megah. Wala tanafasu, tak boleh. Kekayaan untuk dinikmati, kebahagiaan untuk dikecapi. Sayang bini, nak bagi hadiah apa-apa kat bini, hang punya pasal lah. Yang nak cerita ke orang siapa? iPhone keluar hadiah kat bini, buat dengan video. Saya sayang kat awak, saya cinta kat awak, saya nak bagi hadiah. Lah, hang punya pasal. Ni mula ni. Minta maaf, saya meluat, saya menyampah tengok. Termasuk orang agama duk buat perangai lagu tu. Kalau takat Insta famous buat perangai lagu tu, kalau takat ni tak apa lagi, ustaz pun buat. Dia mandi kot. Maklum kita orang mengaji jangan buat perangai lagu tu, maklum. Kena beza sikit. Siapa tak sayang kat bini, tuan-tuan? Siapa tak sayang kat bini? Sebab saya tak mau benda ni menjadi satu trend. Saya tak mau, tuan-tuan. Yang tuan-tuan nak pamerkan kebahagiaan dalam sosial media ni untuk siapa? Minta maaf saya sebut, tuan-tuan. Kalau kita sayang kat bini kita, orang yang betul-betul sayang, dia takkan pamerkan kasih sayang dekat orang. Melainkan itu adalah kasih sayang yang palsu. Kita nak abang kata kita bahagia ni, tangkat mana, tuan-tuan? Maklum, minta maaf nak cakap, maklum, bukan semua, tapi kebanyakan suami yang duk romantik lebih-lebih sangat tu, maklum. Maklum, jagalah, mesti ada nombor 2. Betul tak? Saya nak abang. Maklum nampak pelik, maklum jaga. Mesti dia ada nombor 2. Maklum renyih apa? Tereh tengok. Nampak pelik sangat lelaki aku ni. Saya, rosik juga. Tuan-tuan sayang apa, simpanlah kasih sayang tu. Jangan duduk tunjuk. Ada benda yang kita boleh tunjuk, ada benda yang tak boleh tunjuk. Ada benda yang boleh tunjuk, ada benda yang jangan tunjuk. Orang duk tanya juga saya, ustaz, kami duk tengok dalam Facebook ustaz ni, boleh kata tak ada gambar ustaz dengan bini ustaz ni. Pasal apa? Aku nak tunjuk ke hampa awak apa bini aku, bini aku. Bini aku nak tunjuk ke orang apa? Kalau ada gambar pun nanti saya blur gambar dia tu. Ada orang duk komen bubuk, nak bini aku nak tengok. Rumah aku nak tunjuk gambar apa bini aku. Bini saya pun dia duduk kadang-kadang dia duduk syak agak. Ni tak mau bubuh ni mesti ada lain. Dah. Nak tunjuk apa? Kita bahagia-bahagia sudah. Kita nak bagi hadiah dekat bini kita, hang bagilah apa pun. Mau takat apple lah nak bagi. Mak ni mula. Sudah kita tinggal. Yang ketiga, wala tahasadu. Nabi tak bagi yang nombor 4. Nabi kata apa dia? Jangan duk hasad dengki. Jangan duk hasad dengki, Nabi kata. Kawan tu Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia, silakan.
Sebab tu Nabi letak nombor 3, jangan duk tunjuk megah-megah. Sebab apa dia? Bila hampa duk menunjuk terlebih, dia akan mai penyakit nombor 4, orang akan dengki pada hampa. Dengki ni yang orang boleh sihir, dengki ni yang orang boleh santau, dengki ni yang orang boleh buat macam-macam. Kerana apa dia? Kerana dengki ni. Kerana apa dia? Kerana dengki. Tuan-tuan, kita bila tunjuk sangat nikmat Allah Ta'ala bagi, dia akan melahirkan perasaan yang tak elok pada orang. Sebab tu segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Saya ulang balik. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni untuk apa dia? Dua. Yang pertama untuk kita menikmati nikmat tersebut. Yang kedua bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bila nikmat Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan, menikmati pun tidak, bersyukur pun tidak, kira nak pamer kepada orang, hang tunggu pengkhianatan daripada orang akan buat pada hang. Tuan-tuan, kita ada satu orang suami yang baik. Maklum, jangan duk cerita suami kita ke orang, maklum. Maklum duk bubuh, aduh terkejut hari ni balik-balik my husband buat surprise. Dalam rakan-rakan Facebook, social media, maklum IG ke apakah, ada tak kawan-kawan yang tak ada suami, janda apa, yang nak cari suami? Lah kali dia kata, ish, kalau husband dia jadi husband aku lah, apa akan daya? Tu maklum buka pintu. Kita duk bubuh pula dalam Facebook kita, isteri kita ni romantik, isteri kita ni macam ni, duk bubuh gambar isteri kita lagu ni. Tuan-tuan ingat orang tak ada kenal kat bini kita, tuan-tuan. Dah kali orang akan duk pergi cari mana dia Facebook bini kita. Mula dia duduk PM bini kita. Sekali bini kita tak layan, 2 kali bini kita tak layan, 3 kali bini kita tak layan, 4 kali bini kita tak layan. Dia akan layan waktu mana? Waktu kita buat perangai. Awak kita ni 24 jam boleh jadi malaikat, tak buat perangai kat bini kita. Ada waktu kita clash, ada waktu kita kalut tertinggal dia apa? Waktu dia sunyi, dia akan mula jawab salam kawan tu. Bila dia jawab salam kawan tu, kita membuka ruang pada dia. Bodoh ke tak kita ni? Jangan. Bila kita kaya, ada tunjuk pamer kekayaan kita pada orang. Orang akan cari macam mana nak musnahkan kebahagiaan kita. Orang akan cari bagaimana nak melingkupkan kenikmatan kita. Yang kita jangan. Bila hang dapat nikmat, hang nikmati nikmat tersebut, hang mensyukuri nikmat tersebut. Itu yang Allah Ta'ala minta. Bila hang duk pamer, bila hang duk bermegah, dia akan mai pula penyakit hasad dengki. Yang kelima, wala tabaghadu. Jangan kamu duk berbenci-benci di kalangan kamu. Hak ni pun jadi, tuan-tuan. Duk bergaduh, duk benci-membenci. Wala tadabaru, jangan duk berbalah. Jangan duk bermusuh. Apa pun jangan. Apa pun jangan berbalah, jangan bergaduh, jangan benci-membenci. Apa keadaan pun Nabi kata jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Sebaliknya hamba ni Nabi kata hendaklah menjadi hamba Allah yang bersaudara. Jangan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu benda saya nak cerita sikit, tuan-tuan. Kerana kita duk berbalah, kerana kita duk bermusuh, inilah tuan-tuan payah untuk kita melihat kebangkitan Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, bagaimana Islam ni tuan-tuan nak dirosakkan oleh musuh Islam? Musuh Islam dia tahu Islam ni tak dapat mereka rosakkan, melainkan mereka kena guna orang Islam yang merosakkan Islam. Abraha dah nak pergi musnah Kaabah, tak berjaya zaman dia. Akhirnya Kaabah musnah di zaman siapa, tuan-tuan? Baca balik sejarah tu. Samalah dengan Islam. Islam ni dia takkan rosak, Islam ni takkan lingkup, Islam ni takkan jahanam, disebabkan
orang luar daripada Islam. Tapi Islam akan musnah dengan tangan orang Islam. Musuh Islam dia kaji bagaimana nak melemahkan. Yang pertama, Islam ni dia kata nak lemah, kena pecahkan kesatuan umat Islam. Nabi duk pesan, wa kunu ibadallahi ikhwana, hamba kena jadi hamba Allah yang bersaudara. Sebab apa dia? Bila kita kuat, orang tak boleh rosakkan kita. Tuan-tuan duk dengar dah perumpamaan orang kata lidi tu. Lidi ni kalau satu baklong orang boleh kepak. Tapi bila kita cekak dia satu ikat lidi ni, bukan tekat sampah dia boleh sapu, anjing pun dia boleh tibai. Bukan kata sampah dia boleh sapu, anjing pun dia boleh halau. Betul ke tak? Betul ke tak, Mano? Kalau lidi itu sebatang, boleh dipatah-patahkan. Tapi bila diikat dengan satu ikat, lidi itu dia bukan tekak boleh basuh sapu sampah, anjing pun dia boleh halau. Kuatnya bila kita bersatu. Jadi musuh Islam dia pecahkan umat Islam. Yang pertama dia pecahkan dengan apa, tuan-tuan? Dia pecahkan dengan politik. Dia buat sistem demokrasi, pemilihan. Zaman Nabi tak ada zaman tu, tak ada sistem tu. Zaman sahabat tak ada sistem tu. Dia main, dia buat. Lahirnya demokrasi, pecahkan parti-parti politik. Kerana parti ni umat Islam berpecah. Tuan-tuan jangan tengok saja di konteks di Malaysia, tuan-tuan tengok satu dunia. Sebab apa Arab ni, tuan-tuan? Negara-negara Arab ni tak boleh bersatu atas dasar politik. Palestin, tuan-tuan tengok Palestin. Saya bagi contoh mudahlah, Palestin. Hamas Islam, Fatah Islam. Palestin, kita duk dengar kena bom. Palestin yang kita duk dengar kena bunuh. Palestin yang Israel duk hantam, Israel duk ganyang ni, tuan-tuan. Awak Hamas dengan Fatah ni, Islam dengan kafir ke ataupun Islam dengan Islam? Duduk dalam satu negara yang diranya oleh Israel. Tapi pasal apa di antara Hamas dengan Fatah ni tak boleh bersatu? Tuan-tuan bayang tu. Bila orang politik dibuat perangai, yang jadi mangsa ni bukan mereka, rakyat. Yang jadi mangsa ni adalah umat. Apa yang berlaku di Gaza, tuan-tuan? Bom. Apa yang berlaku di Gaza, tuan-tuan? Musnah. Kita duduk di Malaysia ni nak buat apa? Kita doa. Kita duduk di Malaysia ni nak buat apa? Tengok NGO hantar duit pergi sana. Yang tu yang kita boleh buat. Kita nak buat apa? Saya nak buat apa, tuan-tuan? Bila tengok letup, doa. Bila tengok letup, hantar duit. Bila tengok sujud, hantar tutup. Bila kita duk hantar duit ni, wajib kena hantar. Jangan tak hantar, wajib kena hantar. Kita tak ada pilihan. Selagi mana umat Islam tidak boleh bersatu, inilah senario yang kita akan lihat. Inilah drama dan movie yang kita akan tengok setiap tahun. Kita hantar duit. Contoh NGO ni kutip dapat 7 juta. Contoh 7 juta ni NGO ni boleh bawa duit terbang pergi sana ke, tuan-tuan? Mana boleh masuk? Tuan-tuan tengok Al-Fadhil Ustaz Ibn Liu nak masuk itu pun tak boleh. Nak buat lagu mana ni? Dia kena bubuh duit dalam bank. Kepala bank dunia ni Islam ke Yahudi ke, tuan-tuan? Islam ke bukan Islam? Daripada transaksi kita, daripada dapat untung, hantar pergi ke Palestin. Duit tu nak masuk pergi Palestin. Palestin ni dia guna mata wang apa? Palestin ni dia guna mata wang apa, Pak Long? Tuan-tuan cuba fikir, dia guna mata wang apa? Guna mata wang dia ke guna mata wang Israel?
Bila kita hantar duit, puak-puak Israel dapat tak keuntungan daripada sumbangan kita? Saya nak tanya tuan-tuan. Letup. Bila letup nak beli barang nak buat ni, adakah mereka boleh ambil daripada negara mana? Ambil daripada Mesir ataupun ambil daripada Israel? Tuan-tuan fikir. Kita tak ada pilihan. Sebab apa dia pilihan kita tidak ada? Sebab umat Islam ni dia suka kepada permusuhan. Umat Islam ni dia suka kepada dengki. Umat Islam ni dia suka kepada duk bermegah-megah menunjuk. Umat Islam ni suka duk berpecah sesama mereka. Tu yang Nabi kata, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kena jadi hamba Allah yang bersaudara. Sebab kekuatan. Hadis sahih riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan 6 perangai ni jangan duk ada pada kita semua. Buang perangai ni tuan-tuan. Buang perangai ni. Buang perangai duk suka cari keaiban orang. Buang perangai duk suka cari rahsia orang. Buang perangai suka duk ngendap-ngendap orang. Buang perangai suka duduk bermegah-megah. Megah-megah ni macam-macam lah. Megah dengan kebahagiaan, megah dengan kemewahan. Megah. Nabi suruh buang. Buang daripada perangai hasad dengki. Buang daripada perangai suka kepada benci membenci. Buang perangai suka kepada perbalahan. Yang Nabi suruh kita tanam dalam diri kita pada menjadi hamba Allah yang bersaudara. Mudah-mudahan apa yang Nabi habaq tu ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk diri kita bersama. Wallahu alam. Kitab tak ada baca pasal masa dah cukup. Tuan-tuan tengok jam tu. Dia tulis 8.30. Tuan-tuan tengok bawah tu yang kecil tu. Dia kata apa dia? Makan dah siap. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tak tengok sana. Bawah tu dia tulis makanan dah siap. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sebelum saya nak tangguh, lepas tuan-tuan sembahyang nanti, tuan-tuan tengok dari luar sana ada, belakang sana nanti tuan-tuan tengoklah belah nak keluar pintu lelaki, pintu perempuan ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah untuk tabung pendidikan dan tabung kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan boleh tengok di belakang sana bubuhlah. Tabung ni kita untuk pendidikan anak bangsa kita dan untuk kebajikan orang-orang kita tuan-tuan. Kemarin kita pergi hantar bantuan hampir 50 buah kemarin dekat Al-Ustaz. Yang kena banjir ni, saya pergi kemarin. Saya pergi kemarin dia kata, Ustaz terima kasih namanya orang politik namanya. Saya kata biar pergi lepas lah tu. Biar pergi kat lepas lah. Orang politik ni kita tak ada kata apa, biar pergi lepas tuan-tuan. Kita pun tak ada kata apa. Kadang-kadang ni macam-macam lah. Biar pergi lepas lah, saya pun pergi. Pak Long tu dia main, dia kata Allah Ustaz, baru nak nyawa dia tenggelam dah. Itu kurung. Dia kata baru nak menepas kena kurung. Keluar balik nak menepas kurung pula. Ni lepas tenggelam dah dia kata. Saya kata sabar lah Pak Long. Tak boleh masuk dah Ustaz. Tak boleh masuk lah. Dia kata bini saya kena cekah ke dua abang-abang tu. 6 hari tuan-tuan dayak. Tuan-tuan bayang 6 hari. Pagi surut. Tariklah mereka pun tarik ayak keluar, muak tarik. Tengah hari masuk pula dah. Saya kata dah tahu kata 6 hari aku tu duduk tarik apa? Dia tak tarik nak cari busuk. Dia kata dia main ni kotor satu, teruk satu, busuk satu. Kena pergi satu rumah tu Allah. Laki bini lebih kurang. Hak laki kaki 3, hak bini duduk atas kursi roda. Duk cedok atas kursi roda tu buang. Saya kata maklum duk cedok buang apa hak luar duk masuk, maklum buh kat luar masuk, habis kerja tak ada ni. Pergi satu rumah lagi tengok duk lapik-lapik, dia kata alhamdulillah rumah ni tak masuk lagi Ustaz. Saya tengok gosyen tu, saya kata maklum Allah, maklum mau tenggelam. Hak tu saya teriak, tak mau tenggelam, hak tu teriak. Teriak orang perempuan dia sayang gosyen lebih dari laki dia. Laki dia tenggelam, dia tak teriak gosyen jangan duk tenggelam. Gosyen jangan duk tenggelam. No. Kesian tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tengok kesian. Tu saya kata ni awak yang tak pergi pindah duduk dekat pusat pemindahan tu. Dia kata tak berani tak ingat COVID ni duduk ramai-ramai betul jugalah. Tak kata ke depa betul jugalah.
Yang anak ada duit sikit, hantar pergi duduk di hotel bajet. Hotel kot Low Star tu penuh. Penuh hotel kot Low Star. Dan jangan duduk telefon lah. Sri Malaysia ke, Sri Thailand ke, apa semua penuh. Sian, mari kita pergi hantar sikit. Walaupun tak boleh nak menyelesaikan masalah, tapi sekurang-kurang bagilah. Tuan-tuan pergi tengok. Katalah kita ni tak ada kena bah lagi maklum. 6 hari dah surut naik. Hari ni hari ke-7. Saya pergi kemarin naik surut. Telajak duk menyemang pandai kat kedai kopi tu, kona-kona penuh. Ada hak masuk, oh kita pantang menyembang. Menyembang lajak. Tapi saya jenis menyembang bab lain, jenis amalan tu saya lajak lah. Bab menyembang nikah dua saya tak mau tu kan. Ada yang ayak bersekat pinggang, ada sampai tanpa lutut. Satu rumah tu saya pergi tengok, 90% lingkup barang dalam rumah. 90%. Laci itu dia kembang jadi sebuah kitab. Mari itu dia kembang jadi sebuah kitab. Tapi hantar. Lagu tu lah kita duk buat tuan-tuan duk tu. Ni dalam apa hari Khamis ni nak pergi ziarah pula, ada 2 tempat yang mana pengetua dia, pengasas pusat pengajian ni meninggal dunia. Dia lagu tu lah tuan-tuan, hak pengasas ni meninggal dunia, sekolah ni lagu mana? Meninggal dunia, sekolah ni lagu mana? Bukan ada orang yang boleh cari duit, kena pergi tengok tak mana kekurangan gaji guru ke apa-apa, kena topak. Sebab saya tak mau tengok tuan-tuan pusat pengajian Islam ni bungkui, lipat, bubuh dalam laci, kunci. Saya tak mau lagu tu. Saya tak mau tengok pusat-pusat pengajian Islam ni gulung tikar. Dia tuan-tuan boleh bantulah nak bagi zakat, nak bagi infak, nak bagi sedekah, dalam tabungnya dia ada. Dan Tok Koko ada di luar sana macam biasa, sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, yang secik 20 ringgit insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.